أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في قرآنه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama menyambungkan kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kitab syarah kepada Qurratul Ain yang telah kita mulakan bacaannya pada semalam. Iaitu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: wa Muhammadun alamun manqulun min ismil maf'uli al-mudha'af mawdu'un liman kasurat hamidah سمي به نبينا صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله لجده. Maksudnya adalah dan Muhammad itu ialah satu perkataan kata nama khas yang diambil daripada perkataan isim maf'ul yang dibuat sebagai tad'if ataupun dibuat kata sabdu yang mana dihantarkan bagi ataupun digunakan untuk orang yang banyak sifat kepujiannya. Dinamakan dia dengan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kerana dengan sebab ilham daripada Allah Ta'ala kepada datuknya Abdul Muttalib. War rasulu minal bashari zakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Dan rasul pula ialah maksud rasul ialah seorang lelaki, seorang manusia, syaratnya adalah manusia, dan juga seorang lelaki yang merdeka yang diberikan wahyu kepadanya, diwahyukan dengan perkara-perkara syariat dan disuruh untuk menyampaikannya. Wa illam yakun lahu kitabun wala naskhun, walaupun mereka itu tidak mempunyai kitab dan juga tidak mempunyai mana-mana dan juga tidak menasahkan syariat orang lain. Contohnya Yusha alaihi salatu wassalam. Fa in lam yu'mar bitablighi fa nabiyyun. Tetapi maka ataupun jika seseorang itu tidak disuruh untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain, fa nabiyyun. Jawabnya ialah dia itu seorang nabi dan bukan rasul. War rasulu afdalu minan nabiyyi ijma'an. Dan Rasul itu lebih afdal daripada Nabi dengan ijma' umat. Wa sahha khabaru anna adad al-anbiya'i alaihimus salatu wassalam 124,000. Dan sahih khabar ataupun perkhabaran yang benar
bahawasanya jumlah nabi-nabi sekaliannya adalah lebih kurang 124,000. Wa inna adada rusuli 315. Manakala daripada 124,000 itu, jumlah ataupun bilangan rasul pula ialah lebih kurang 315 orang. 315 orang. Wa ala alihi ay aqaribihi al-mu'minun min bani Hashim wal Muttalib. Dan juga selawat dan salam juga ke atas kaum keluarganya, iaitu daripada kaum kerabatnya yang mukminin. Kaum kerabat Rasulullah yang mukminin daripada Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Wa qilahum kullu mu'minin ay fi maqamid du'a wa nahwihi. Dan juga dikatakan bahawasanya alihi ataupun ahli kerabatnya, ahli keluarga Rasulullah ni ialah mereka daripada setiap mukmin. Dan ini adalah pada maqam ataupun pada martabat doa dan sebagainya. Waqtira li khabarid dha'ifihi, dan telah dipilih berdasarkan kerana ada khabar dhaif daripadanya. Wa jazaman Nawawi fi syarh Muslim, dan telah berpegang dengan perkataan tersebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya Muslim. Wa sahbihi wa huwa ismun jam'un li sahibin bima'na sahabi, dan dimaknakan ataupun sahabat itu ialah kata jamak. Kata jamak bagi sahib, iaitu sahabat. Sahabat iaitu dengan makna sahabi, dengan makna sahabat-sahabat. Wa huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaksudkan dengan sahabat di sini ialah mereka yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW hal keadaannya beriman, walau a'ma wa ghaira mumayyiz, walaupun dalam keadaan itu dia jumpa dengan Nabi, dia ni tak nampak ataupun juga belum mayyiz, kecil lagi. Al-faizin biridallah ta'ala sifatun liman zukir. Mereka itu semuanya mendapat kejayaan dengan redha Allah Ta'ala. Jadi faizun di sini ialah sifat bagi yang telah disebut tadi. Siapa dia? Kaum karam, iaitu Rasulullah dan juga ahli kaum keluarganya ataupun kaum para sahabatnya, semuanya mendapat redha daripada Allah Ta'ala. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalatu wassalamu ala man zukir. Dan selepas daripada benda yang telah terdahulu sebutnya, daripada bismillah, alhamdulillah dan juga selawat dan salam, fahadzal mualliful hadiru zihnan muallaful zahadiru zihnan. Dan maka ini adalah tulisan yang kita duk baca pada kali ini secara zihin, secara kita sebut benda yang kita dapat telitah. Benda hak kita boleh telitah, hak ada pada kita pada hari ini ialah mukhtasarun, ringkas ataupun ringkasan, qalla lafzuhu wa kasura ma'nahu minal ikhtisar. Dimaksudkan dengan mukhtasar ialah lafaznya sedikit tetapi maknanya besar atau maknanya banyak. Itu maksud ikhtisar. Jadi ini adalah ikhtisar atau mukhtasar, ringkasan. Maksudnya kitab ni dia kata sikit
tetapi maknanya besar. Fil fiqhi, pada fiqh. Apa maksud fiqh? Huwa lughatan al-fahmu. Maksud fiqh pada lughah ialah al-fahmu. Wastilahan dan dimaksudkan dengan fiqh pada istilahnya pula adalah al-ilmu syar'i al-ilmu syar'i al-amaliyatu al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Maksud fiqh pada istilah syaraknya ialah suatu jenis ilmu yang mana bangsa ilmunya itu adalah syar'i. Bukannya bangsa fikirnya, tidak. Ilmu yang mana diperolehi daripada dalil-dalil syarak, ataupun bentuknya ialah bentuknya ialah syar'i. Maksudnya ada dia punya dalilnya dan ada dia punya tempat sandarannya. Dan juga ilmu ni pula, ilmu syar'i ni pula al-amaliyatu, bentuknya ialah praktikal, bentuknya ialah barang hak buat. Fiqh ni benda yang barang buat, bukan barang fikir. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang mana diiktisab ataupun diperolehi ilmu tersebut daripada dalil-dalil syarak yang bentuknya terperinci. Bentuk dalilnya ialah secara terperinci. Dia tak sama dengan usul fiqh. Ni ada sikit lagi perbezaan. Fiqh ialah diambil secara terperinci daripada usul fiqh. Contohnya gini. Contohnya saya buat mudah lah. Wa aqimis salata li zikri, maka dirikanlah sembahyang. Dirikanlah sembahyang itu pada asalnya ia merupakan bentuknya adalah usul fiqh. Usul fiqh kita nak fahamnya kena dengan usul fiqh, bukan dengan cara kita kata dengan cara ilmu fiqh. Sebab kita tak tahu pertama kenapa Allah Ta'ala gunakan perkataan ataupun fi'il amal. Fi'il amal ni ialah kata suruh. Bila ada suruh ni, jadi ada dua bentuk. Ada bentuknya perintah wajib dan juga ada perintah sunat. Jadi yang mengeluarkan hukum daripada dalil syar'i secara umum ialah adalah ilmunya dinamakan sebagai usul fiqh. Jadi usul fiqh pun katalah bahawasanya setiap fi'il amal yang mana yang menunjukkan ke atas perintah, maka hukumnya wajib. Sampai situ saja. Sampai di situ saja hak usul fiqh ataupun perbincangan usul fiqh. Dia kata setiap fi'il amal, selagi setiap kata perbuatan yang menunjukkan atas sungguh, maka dia adalah wajib. Jadi timbul dalam pemikiran kita, bagaimana pula cara hendak sembahyang. Bila dah sembahyang itu wajib, cara nak sembahyang itu pula bagaimana? Maka di sinilah perlunya diperincikan melalui ilmu fiqh. Jadi ilmu fiqh lah yang akan mendetailkan daripada dalil-dalil tadi, bagaimanakah caranya, kaifiatnya sembahyang itu. Berdasarkan daripada dalil lain, contohnya sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Jadi fiqh lah yang akan memperincikan bentuk ataupun kaifiat sembahyang. Itulah dinamakan sebagai fiqh. Boleh, saya rasa harap insya-Allah boleh lah. Kalau tak faham tu boleh tanya dalam komen, ruangan komen tu boleh tanya. Wastimdaduhu minal kitabi bil ahkami was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Tempat ambilan dia pula ialah pertama daripada Al-Quran, dan kedua sunnah Nabi, dan juga ijma' ulama, dan juga qiyas. Wa faidatuhu imtisalu awamirillahi ta'ala wa ijtinabu nawahi.
Dan faedah kita mengaji fiqh ni ialah sebenarnya hendak menjunjung perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Bila kita dah tahu contohnya Allah Ta'ala suruh kita ni semayang, wajib semayang. Jadi kita pun belajar fiqh, kita pun tahu kaifiat semayang. Jadi kita boleh laksanakan perintah semayang itu dengan sebaiknya. Itu faedah dia. Dan ala mazhabil imam. Jadi kitab mukhtasar, kitab ringkasan ini ialah atas fiqh, atas mazhab al-mujtahid Abi Abdullah Muhammad ibn Idris. Nama imam ni nama sebenarnya, hak kita panggil sebenarnya Syafi'i ni nama sebenarnya adalah Abi Abdullah, ayah kepada Abdullah. Sebab Imam Syafi'i ni dia ada nama anak namanya Abdullah. Nama sebenar dia siapa dia? Muhammad bin Idris. Muhammad tu nama dia, bin Idris nama ayahnya. Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu ay ma dhahaba ilaihi min al-ahkam fil masail wa Idris wa waliduhu huwa ibnu Abbas ibnu Utsman bin Syafi' bin Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdul Zaid Abdul Yazid ibnu Hashim ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdul Manaf. Dan ini ialah yang dikatakan sebagai Syafi'i ini ialah barang yang pergi Imam Syafi'i kepadanya daripada hukum, daripada segala masalah. Maksudnya ialah inilah mazhab imam, dan dia punya pengasasnya ialah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini ialah orang yang mana yang mengasaskan ataupun mengeluarkan pandangan-pandangan hukum daripada dalil-dalil bagaimanakah bentuk ataupun kaedah seperti mana saya sebut tadi, bila semaya dengan cara semaya. Jadi Imam Syafi'i yang bawa ataupun yang mengulas hukum-hukum tadi tentang apa yang saya sebut tadi, semaya, puasa dan lain-lain lah. Jadi Imam Syafi'i yang akan membina satu asas daripada pelbagai masalah. Contohnya ialah bagaimana dengan cara takbiratul ihram, bagaimana dengan niat, permasalahan niat, bagaimana dengan baca bismillah ketika baca Fatihah. Semuanya itu ialah asas-asas yang telah dibahaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan telah ditulis oleh murid-muridnya. Dan Idris pula ialah nama ayahnya. Ayah kepada Imam Syafi'i lah, ataupun ayah kepada Muhammad. Idris ni pula ialah anak kepada Abbas, anak kepada Utsman, anak kepada Syafi', anak kepada Sa'ib, anak kepada Ubaid, anak pada Abdul Yazid, anak pada Hashim. Sini tempat temu dengan Rasulullah. Anak pada Abdul Muttalib, anak pada Abdul Manaf. Wa Syafi' huwa alladhi yansibu ilaihi al-imam. Dan kata Syafi' itu ialah yang dinasakkan kepada imam. Jadi kalau orang sebut Imam Syafi'i orang kenal. Tapi kalau orang sebut Imam Muhammad bin Idris, jarang orang kenal. Jarang orang kenal. Sebab itulah, sebab kita biasa perkataan yang dinasabkan kepada Imam Asy-Syafi'i ialah Asy-Syafi'i, bukannya Muhammad bin Idris. Tapi terkadang orang lain banyak menggunakan nama asalnya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu ialah nisbah kepada datuknya, moyangnya. Wa aslama huwa wa abuhu as-Sa'ib yauma Badar. Dan juga Syafi' dan juga ayahnya, Syafi' dan ayahnya telah memeluk Islam pada peperangan Badar. Ini sejarah sedikit bagaimana keturunan Imam Syafi'i dahulu. Wa waladu imamina radhiyallahu anhu
wa wulida imamuna radhiyallahu anhu sanah khamsina wa mi'ah. Dan tarikh diperanakkan imam kita, Imam Asy-Syafi'i ataupun Muhammad bin Idris ni ialah pada tahun 150 Hijrah. 150 Hijrah. Wa tuwfiya yaumal Jum'ah Salakha Rajab sanah arba'u wa mi'atain. Dan diwafatkan juga imam kita Imam Syafi'i ini ialah pada akhir bulan Rajab, tahunnya ialah 204 Hijrah. Wa sammaituhu bi qurratil aini bi bayani muhimmati ahkamiddin. Dan aku namakan dia dengan Qurratul Ain, pada menerangkan perkara-perkara penting di dalam agama. Intakhabtuhu wa hadha syarhu minal kutubil mu'tamadah li syaikhina khatimatil muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad bin Ibn Hajar Al-Haytami. Dan aku kutip akan perkataan-perkataannya di sini dan menjadikan dia syarah kepada Qurratul Ain daripada di tempat dia ambil ni lah, tempat Syekh Al-Malibari ni ambil daripada kitab-kitab yang dipegang oleh imam tok guru kita semualah, masuk juga penutup bagi orang yang tahqiq kepada ilmu. Iaitu siapa dia? Syihabuddin. Dia punya gelaran dia Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu nama dia. Wa baqiyatul mujtahidin masalah Wajihuddin Abdul Rahman Ibnu Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma wa syaikhai masyaikhina Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari wal Imamul Amjad Ahmad Al-Masjad Az-Zabidi rahimahumullah ta'ala wa ghairuhum min muhaqqiqil mutaakhirin mu'tamidan ala ma jazama bihi syekhuna al-madhhabun nawawi ar-rafi'i farrawan nawawi fa muhaqqiqul al-mutaakhirin radhiyallahu anhum. Yang mana tok guru kami ni ialah Ibnu Hajar, orang sebut Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan juga selain daripada itu ialah imam-imam mujtahid, contohnya Wajihuddin Abdul Rahman bin Ziyad Az-Zabidi satu. Wa syaikhai masyaikhina, syekh kepada guru-guru kami. Antaranya ialah dua orang tok guru pada tok guru kami. Tok guru apa dia? Contohnya Imam Ibn Hajar. Tok guru dia siapa dia? Iaitu Syekhul Islam. Nama Zakaria Al-Ansari. Bila sebut Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i, merujuk pada Zakaria Al-Ansari. Dan juga seorang lagi tok guru pada tok guru dia ialah Imamul Amjad, guru yang besar Ahmad Al-Masjad Az-Zabidi. Itu nama contoh nama tok guru hok disebut kebanyakannya oleh contohnya Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Nanti kita akan jumpa lah nama-nama mereka ini. Wa ghairuhum, dan selain daripada mereka yang tahqiq ni mereka buat penjelasan dalam mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i ni pada asalnya dia banyak dia punya cabangan, banyak dia punya pandangan. Ada pandangan daripada sebelah Khurasan, daripada sebelah Mesir dan lain-lain. Jadi ulama-ulama kemudian, contohnya Imam Nawawi dan sebagainya, mereka ini mentahqiqkan semula pandangan-pandangan yang beberapa banyak dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka letakkan dalam karangan-karangan mereka. Tengok dia kata apa ni. Wa ghairuhum min muhaqqiqil mu'takhir mu'tamidan ala ma jazama bihi syekhul mazhabi an-Nawawi wa Rafi. Yang mana biasanya bila kita sebut dalam mazhab Syafi'i, orang yang tarjih, orang yang
mentahkik ataupun mereka yang menjelas membuat tapisan dalam pandangan-pandangan mazhab Syafi'i banyak itu ialah dua orang, iaitu Imam Nawawi dan juga Rafi'. Walaupun begitu, Imam Nawawi banyak diguna pakai pandangannya di dalam pandangan mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i. Itu tadi. Kalau kita tengok dalam perbahasan fiqh, banyak disebut Imam Nawawi sebab Imam Nawawi kebanyakan banyak dipakai pandangannya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Rajam ni Rabbina Ar-Rahman ayyan tanfa'a bihil azkiya ay al-unqala wa an tuqarra bihi bisababihi ainai wadan ay al-yawmal akhir bin nazar ila wajhil karim bukratan wa asyiyan amin. Ni doa dia. Dan hal keadaan aku harapkan daripada Tuhan kita yang Maha Pemurah agar dapat memberi manfaat dengannya oleh orang-orang yang cerdik. Siapa orang cerdik? Iaitu orang yang berakal. Kalau sebut orang cerdik ni siapa? Orang berakal. Sama juga siapa yang orang berakal ialah orang yang cerdik. Siapa sebenarnya? Ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya khulasah. Dan juga agar dapat bahawa tetap dengannya, iaitu dengan sebabnya oleh mataku pada hari kiamat, iaitu pada hari akhir dengan memandang pada wajahnya yang mulia pada petang, pagi dan petang. Supaya dengan kitab ini dapatlah menjadikan aku ni boleh sentiasa memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi petang dalam syurga lah. Maksudnya gini, biarlah mudah-mudahan kitab Qurratul Ain ni dapat menjadikan aku ni boleh masuk syurga. Boleh dengan masuk syurga tu boleh memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan janji, Tuhan telah berjanji di dalam Al-Quran dalam surah Qiyamah bahwasanya di hari akhirat dalam syurga kamu dapat melihat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pandangan itu telah disangkal oleh golongan Mu'tazilah. Itu dalam bab akidah lah. Jadi saya tak nak panjangkan masalah ini. Cukuplah kita bagi Ahlussunnah wal Jamaah kita kata yakin bahwasanya kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak, insya-Allah taala. Jadi kat tu dululah untuk malam ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita dan mengenai babus salati insya-Allah pada malam esoknya. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.